Soalan nombor 2 terus. Start balik. Nombor 2 kat sini kita tengok pada graf yang disediakan di ruang jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Ini baru soalan standard dia untuk kita panggil dia apa ketaksamaan. Dia bagi pada graf tu, perhatikan pada graf tu, saya akan buat graf tu lebih kurang. Untuk graf tu, satu dia ada graf straight ni, putus. Dia kata sini adalah Y sama dengan X, satu lagi dia cross. Sini kena dekat 4. Sini pun kena dekat 4. Dia kata Y ni adalah Y campur X sama dengan 4. Okey. Pada graf sediakan, lorekkan rantau memuaskan ketaksamaan yang pertama. Dia kata Y tambah X lebih kecil atau sama dengan 4. Yang ni senang sikit lah. Sebab apa? Bila Y belah kiri, maksudnya ketua dia adalah Y. Bila ketua adalah Y, cerita dia yang ini adalah melibatkan atas atau bawah. Okey. Jadi kalau lebih kecil maksudnya kita akan buat apa? Di bawah. Jadi graf kita yang ini, warna biru ni, warnakan balik. Tengok. Ini, jadi ke mana? Ke bawah. Tanda kejap. Maksudnya semua kawasan ni, atas tak boleh. Kan? Kawasan bawah yang terlibat kan? Okey. Yang kedua, dia bagi tahu kat situ Y lebih besar atau sama dengan negatif 1. Graf ni tak ada kat sini. Graf ni tak ada kat sini. Jadi kita kena pergi tambah graf ni. Iaitu graf Y negatif 1. Graf apa? Graf garis terus. Bukan putus-putus. Jadi kita pergi tambah dekat negatif 1 bawah tu. Dekat negatif 1 sini. And Y. Jadi graf kita terus. Kamu kena buat terus graf tambah. Tulis graf dia adalah Y sama dengan negatif 1. Dan simbol kita adalah apa? Lebih besar. Maksudnya apa? Atas. Kita akan lorek kawasan di atas dia nanti. Dan graf yang terakhir dia kata Y lebih kecil daripada X. Ini menunjukkan garis putus-putus. Dan Y masih lagi ketua. Ini tunjuk mana? Ke bawah. Garis putus-putus ke bawah. Jadi kita akan dapat kawasan dia. Kawasan yang terlibat. Okay? Jadi kawasan yang terlibat tu dia kata lorekkan. Lorekkan. Okay? Lorekkan rantau yang memuaskan. Ambil pen kamu lorek. Semua kawasan segitiga yang terlibat. Daripada sini, lorek habis. Ini baru soalan mat. Tadi macam soalan mat dah jadi dia. Okey. Ini soalan nombor 2. Dia tengok graf. Siapa ketua dia? Cerita pasal apa? Atas ataupun bawah. Betul lorek? Okey. Ini soalan nombor 2. Boleh Terus pergi nombor 3. Nombor 3 dia terbalik. Dia terbalik kenapa? Dia bagi graf. Dia minta kita ceritakan. Dia bagi graf, dia minta kita ceritakan. Okay, saya akan keluarkan beberapa maklumat daripada graf nombor 3 tu. Tengok nombor 3. Okay, tengok graf tu. Dia ada bagi faksi dia lebih kurang macam tu. Kemudian ada segitiga kan. Tengok segitiga tu. Yang ini dia terus dekat 4. Terus garisan dia terus. Dekat 4 kan. Okey, kemudian dekat 3 tu dia putus-putus. Dekat 3 dia putus-putus. Kemudian betul-betul dia lalu tengah-tengah. Dia lalu tengah-tengah Dia lalu tengah-tengah terus. Macam tu. Okey, jadi ada 3 graf di lorek kawasan ni. Jadi kita akan namakan dulu graf dia. Yang pertama senang, straight dekat Y. Nama dia Y sama dengan 4. Yang kedua dia straight dekat X. Nama dia adalah Y sama dengan Y pula. X sama dengan 3. Itu nama dia. Okey. Yang ini pula dia lalu tengah-tengah, nampak? Dia lalu tengah-tengah kotak. Tengah-tengah. Jadi tengah-tengah maksudnya dia jadi apa? Kosong-kosong. Kan? Yang ini apa? Negatif 1, 1, negatif 2, 2, negatif 3, 3, negatif 4, 4 macam tu. Yang belah kanan ni 1, negatif 1.
2 negatif 2, 3 negatif 3. Ini kita panggil dia graf YX. YX ni ada dua keadaan. Ini graf YX okey. Kalau dia lalu tengah-tengah ni, terus tengah-tengah macam ni. Naik. Ini adalah Y sama dengan X. Dia belah kanan. Kalau dia lawan balik, dia belah kiri macam ni. Ini adalah Y sama dengan negatif X. Ini kamu hafal. Okey. Yang belah kanan Y sama dengan X. Ini adalah Y sama dengan negatif X. Syarat dia apa? Dia mesti lalu tengah-tengah. Kalau kamu tengok kotak-kotak dia tu, kotak-kotak graf tu, graf kamu tu akan lalu tengah-tengah kotak. Macam tu. Itu kita panggil dia Y sama dengan X. Daripada kosong lah. Dia start pada kosong, dia lalu tengah-tengah. Tak kisahlah dia nak atas ke, macam tu ke. Jadi kat sini Y ni adalah apa? Y sama dengan negatif X. Okey. Dan kadang-kadang untuk soalan Y sama negatif X, kamu tak jumpa dia tulis Y negatif X. Dia tulis apa? Dia tukar. Dia tukar jadi apa? Dia tulis X campur Y sama dengan kosong. Ini dua keadaan dia boleh tulis. Macam ni dan macam ni. Dua-dua ni benda yang sama. Ni hati-hati. Untuk graf ni. Okey. Sebab apa? Biasanya dalam graf dia tak nak tengok negatif. Dia tak nak tengok negatif, dia pindah negatif ke sebelah. Okey. Jadi kita tengok graf kita. Yang pertama, Y ni kat bawah. Garis dia terus. Jadi ketaksamaan kita adalah Y lebih kecil atau sama dengan 4. Okey, dia nak nyatakan 2 je. Diberi Y lebih kecil 4. Itu dia beri. Ini tak boleh pakai. Dia kata diberi. Okey, kemudian yang ini X pula belah kiri. X belah kiri apa? Yang ini adalah X lebih kecil daripada 3. Nampak? Lebih kecil je. Sebab apa? Garisan dia putus. Yang ini ke mana? Atas. Untuk siapa yang ini? Jadi kamu boleh tulis sama ada Y lebih besar atau sama dengan negatif X. Betul? Ataupun kamu tulis X campur Y lebih besar atau sama dengan kosong. Dua-dua betul. Salah satu. Okey? Salah satu boleh tulis. Siaplah. Sebab dia nak 2 je selain daripada yang dia dah bagi. Dia dah bagi yang mana? Yang ini dia dah bagi. Ini 2 ni jawapan. Ni 1, ni 1. 1 X, 1 Y. Boleh Okey. Nombor 4 Nombor 4 ni standard juga soalan dia. Tengok graf dia. Okey, nombor 4 kat sini kamu tengok dia ada graf kat bawah tu. Jawapan dia kat sini dia bagi macam tu, graf lebih kurang. Saya lukis semula lebih kurang. Kemudian dia ada putus-putus sini. Kemudian ada seorang kat sini. Seorang lagi kat sini. Okey, dia bagi yang atas ni apa? 2X tolak 3Y sama dengan negatif 6. 2X tolak 3Y sama dengan negatif 6. Yang ini pula X campur Y tolak 10 sama dengan kosong. Okey, yang bawah ni adalah 2X campur 3Y campur 2 sama dengan kosong. Okey, pada graf yang disediakan di ruang jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan. Lorekkan rantau yang memuaskan kawasan. Okey, untuk graf ni dia beritahu apa kat sini? Dia beritahu kat situ graf tu dia kata lebih besar. Yang ini yang selalu pelajar silap. Tadi ingat, kalau kamu ingat saya bagi tahu tadi, kalau kamu tengok X dengan Y dua-dua ada, kalau Y positif, X positif, Y menang. Y selagi dia positif dia menang. Tapi bila dia jadi negatif aja dia kalah. Bila dia kalah maksudnya apa? Petua yang ini kena guna sistem
melibatkan apa? Melibatkan X. Seolah-olah cerita dia melibatkan yang X yang saya cerita. X cerita dia pasal apa? Kanan ataupun kiri. X adalah kanan ataupun kiri. Contoh dia bagi kat sini apa? 2X tolak 3Y lebih besar atau sama dengan negatif 6. Jadi maksudnya simbol lebih besar ni maksudnya ke apa? Kita wakili ke kanan, bukan atas. Jangan silap, bukan atas. Jadi ke kanan yang mana? Bila kita pegang garisan tu, maksudnya apa? Sini kanan, sini kiri. Ke kanan, ke kiri. Nampak? Ke kanan, ke kiri. Sebab apa? Petua dia kita pakai X yang ketul. Jadi kawasan ni kena lorek ke mana? Ke bawah. Okey? Macam tu. Hati-hati ni. Yang ini pula nampak. Ini X dan Y, tapi Y kita positif. Bila Y kita positif, dia tak pandanglah X. Automatik cerita dia pasal apa? Atas bawah. Apa graf dia bagi? X campur Y tolak 10 lebih kecil daripada apa ni? Kosong. Oh, dia terbalik ni graf ni. Dia terbalik ni. Kamu betulkan dekat soalan dia lah. Yang ini sepatutnya garisan dia putus-putus. Ni tak ada. Ini sepatutnya dia ada sama dengan. Dia salah print lah tu. Okey. Kat sini lebih kecil maksudnya apa? Y yang dominan. Y ketua. Bila Y ketua, cerita dia atas ataupun bawah. Dan lebih kecil pilihan kita mana? Ke bawah. Jadi graf ni, dia adalah ke bawah. Macam tu. Di kawasan kita dah nampak lah kawasan dia. Jumpa sini, sinilah. Sini. Ni ke bawah sama. Okey. Yang ketiga, dia bagi tahu kat situ, yang ni tak ada masalah. Sebab dia bagi 2X campur 3Y campur 2 lebih besar kosong. Tak kisahlah walaupun lebih besar, tapi Y dia bos. Ketua dia Y sebab Y positif. Jadi dia melibatkan apa? Atas atau bawah juga. Dan pilihan kita dekat atas. Dapatlah kawasan kita. Kalau kemudian kawasan dia selalunya melibatkan kawasan segitiga yang tertutup. Bukan kawasan terbuka. Boleh faham ke? Balkis dengan Sabrina? Boleh. Boleh Boleh. Anak panah lagi satu tu? Yang mana? Yang mana? Tu yang anak panah tu tak? Ni. Yang ni sebab graf yang pertama ni maksudnya dia ke bawah. Maksudnya di sini, di sini, di sini semua melibatkan ke bawah lah. Kan? Jadi kalau kamu nak faham lagi, kamu ambil kertas, tutup. Contoh macam ni. Okay, yang ini bawah maksudnya kita tutup atas. Nampak? Yang ini ke bawah juga kita tutup sini. Tutup. Jadi yang bila yang ini ke atas kita tutup. Jadi kita dapatlah kawasan yang tinggal. Cerita dia. Okey. Ataupun satu lagi saya ajar juga gunakan apa pangkah. Pangkah macam ni. Contoh soalan ni lah. Kita pakai contoh pen merah ni kan, pakai pensel. Contoh bila saya jumpa pertama, saya tandakan macam ni. Semua kawasan, sebelum saya tanda kawasan dulu. Ada sini 1, 2, 3 ni kawasan nampak? Kawasan selain daripada paksi lah. 3, 4, kemudian 5. Kawasan dalam ni 6. Okey, contoh. Okey. Bila dia tunjuk bawah ni, yang pertama tadi kita jumpa bawah, saya akan pangkah. 1 salah, 2 salah, 3 salah. Sebab apa? Dia ke bawah ni. Nampak? Ini salah satu teknik je. Bila yang ini pula, dia melibatkan ke bawah ni pula. Jadi, nombor 4 pula out. Sampailah garisan terakhir, dia kata atas. Jadi, nombor 5 out. Yang tinggal nombor 6. Macam tu. Ini kadang-kadang ada soalan yang kita keliru banyak, kita pakai nombor. Kita padam-padam. Pangkah-pangkah. Dia ada banyak cara lah. Kan? Bila dah biasa, kamu tengok soalan ni senang ya. Bawah, atas, macam tu je. Dia nombor 5 boleh Okay. Nombor 5 ni, dia macam tu soalan dia. Lepas tu soalan exam kamu kena berpandukan kepada soalan SPM tahun ni tau. Sebab dia 2 jenis. Sama ada dia bagi yang ini, suruh lorek, ataupun dia lorek, suruh tulis. Biasanya dalam SPM ni soalan pada dululah. Kan? Kita tak tahulah, mungkin zaman kamu tak tahulah dia tukar.
Jangan macam itulah, jangan tukarlah. Kita harap-harap macam itulah. Dia selang-seli. Maksudnya lorek tulis macam tu. Dia selang-seli. Okey, kita tengok nombor 5 kejap. Nombor 5, graf dia bagi kita tengok. Saya lukis lebih kurang. Ni ada satu tegak, ni tegak. Ni soalan ni susah sebab apa? Tadi ada kotak-kotak, ni tak ada kotak. Tegak je. Ni straight kat sini. Kemudian yang ini pun putus-putus kena kat atas. Tapi dia bagi persamaan. Dia kata persamaan graf ni adalah Y sama dengan Y campur 2X tolak 8. Aduh, saya kena buat spek lah. Abun tak nampak. Komputer depan mata je pun. Kan? Sekejap. Yang ini Y sama dengan X tambah 2. Okey, problem kita sekarang ni, garisan ni dah ada nama dia. Garisan ni ada nama dia. Garisan putus-putus ni pun ada nama dia. Yang tak ada nama adalah garisan tegak ni tak ada nama. Okey, jadi kita tengok garisan tegak tu datang pada mana? Dia datang dekat sini. Ini namanya apa? Pintasan X. Pintasan X untuk siapa? Dia kongsi dua-dua orang ni. Jadi maksudnya pintasan X ni dengan pintasan X dia adalah benda yang sama. Jadi kita boleh gunakan persamaan ni, dapatkan pintasan X dia, dapatlah persamaan tu. Jadi macam mana nak cari pintasan X? Dalam garis lurus, kalau nak cari pintasan X, jadikanlah Y sama dengan kosong. Nampak? Y kosong. Jadi kita akan dapat pintasan X. Dia fokus. Fokus. Kamera kamera dia sampai ada 5 kamera. Dia pun pening nak fokus mana satu. Okey, kat sini jadikan Y kosong. Jadi kita akan dapat kosong campur 2X tolak 8 sama dengan kosong. 2X sama dengan pindah sebelah 8X sama dengan 4. Jadi garis ni adalah garis X sama dengan 4. Dah mudah dah. Dia nak 3 kan, kawasan dia lorek sini. Jadi kita boleh tanda lah. Yang pertama, nombor 1 nak tanda mana-mana. Tak apa, tak kisah. Susunan tak penting. Contoh saya ambil ni dulu. Saya tulis X, nombor 1, 4. Garis apa? Terus. Kanan ke kiri? X dia apa? Kalau X maksudnya kiri atau kanan. Yang ini kiri. Kiri maksudnya lebih kecil. Ada sama dengan, kenapa? Garis terus. Tengok yang ni pula. Dominan ni siapa? Y ketua. Ke mana? Ke bawah. Jawapan kita yang kedua adalah Y ke bawah. Lebih kecil sahaja. X campur 2. Kenapa lebih kecil saja? Putus-putus. Yang ketiga yang ini. Salin je terus. Y dominan juga. Dominan dia Y juga. Tak ada masalah. Y tambah 2X tolak 8. Okey, tengok kat mana? Atas. Atas maksudnya lebih besar atau sama dengan sebab apa? Garis terus. Siap. 3 kesamaan. Okey. Tak ada masalah sebenarnya boleh buat. Cuma kadang-kadang bila ada persamaan yang sangkut-sangkut buat persamaan garis lurus ya. Kan? Tapi kalau nak lorek senang, dah lorek pun boleh kita buat persamaan dia. Asalkan markah dia 3, jadi dia kena bagilah soalan ni padan dengan 3 markah. Kan? Tapi kalau kamu tengok bila meningkat markah dia, soalan dia jadi susah sikitlah. Okey. Cikgu. Ya. Untuk semua soalan pintasan X tu memang Y sama kosong ya. Sebab formula kita ini topik persamaan garis lurus kan, persamaan garis lurus Y persamaan dia soalan biasanya akan tanya persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan MX tambah C, di mana kamu kena cari keturunan semua tadi tu, ada cerita. Kemudian dalam soalan tu juga dia akan minta pintasan juga. Pintasan. Jadi pintasan dia macam ni. Tadi saya tunjuk ini pintasan X. Kalau pintasan X maksudnya apa? Y kosong. Apa jadi kalau pintasan Y? Terbaliklah. Pintasan Y terbalik. Siapa? X pula kosong. Macam tu. Kenapa jadi macam tu? Sebab kalau koordinat kat sini, cuba kamu tengok koordinat kat sini. Apa koordinat kat sini sebenarnya? Koordinat kat sini adalah X tak tahu tapi Y dia kosong. Kita tahu dah. Koordinat kat sini pula kita panggil dia apa? Pintasan Y kan. Pintasan Y maksudnya kat sini koordinat dia apa? X kita kosong. Tapi Y pula tak tahu. Macam tu. Sebab tu nak cari pintasan X, Y kosong. Nak cari pintasan Y, X kosong. Okey? Faham. Jadi
Automatik kita ulang kaji sikit lah. Garis lurus. Sebab garis lurus form 3. Garis lurus dah lagi lupa. Oh, soalan ni lagi saya. Mungkin ni mudah sikit kot. Kita tengok. Sekejap. Ada graf ke? Oh, soalan ni kena lukis graf. Saya ambil kita graf kan. Ini maksudnya soalan dia bahagian C. Bahagian C maksudnya dalam SPM kamu matematik. Bahagian C adalah bahagian yang paling banyak markah. Yang paling banyak markah. Tengok sini dia bagi apa? 3, 3, 4. Maksudnya 10 markah. Kan? Tapi maksudnya kalau 10 markah, dia ada soalan yang topik lain yang kena masuk. Ini tak ada, tak bagi. Sebab dalam bahagian C, soalan kamu, bahagian C soalan format exam kamu, markah dia 15. Nampak? Jadi biasanya dia akan combine dua topik. Contoh ni topik ni 10 markah, D dia mungkin ada cerita pasal garis lurus. Ada garis lurus, dia bagi lagi 5 tu, dia combine topik lain. Sebab dia bahagian C, markah dia 15. Yang tu best. Cuma dalam bahagian C ni walaupun 15, dia ada 2 soalan saja. Kamu kena pilih salah satu. Okey, guna kertas graf. Sekejap saya ambil kertas graf kan. Kertas graf kena ada kawan dia, nama dia berbaris. Okey. Tak apa. Sebelum kita buat kertas graf, markah dia kita tulis ketaksamaan dulu. Okey. Jom kita baca soalan. Nombor 1. Zainal mempunyai peruntukan sebanyak 225 bagi membeli X kilogram durian dan Y kilogram mangga. Yang ni ada satu perkataan penting iaitu saya highlight kejap Sini saya besarkan ni kejap. Perkataan penting kat sini adalah peruntukan. Kenapa peruntukan? Kalau peruntukan, peruntukan maksudnya apa? Duit tu dia bagi yang diberikan peruntukan. Maksudnya boleh tak kita gunakan lebih pada duit tu? Tak boleh. Sebarang peruntukan kalau dia bagi 225, maksudnya kita mesti guna paling banyak pun 225. Maksudnya kita kena guna kurang pada ni. Untuk membeli apa? X durian, Y mangga. Jadi dia melibatkan peruntukan ni 25, maksudnya duit banyak ni je ada. Tak boleh lebih. Okey? Jumlah jisim kedua-dua barangan itu tidak kurang pada 15. Sudah. Okey, sekarang kita tengok. Jisim. Jadi kalau kamu tengok dia punya simbol pertama, X dia, kamu tengok unit dia, dia bagi X adalah kilogram. Nampak? Durian. Manakala Y pula adalah kilogram mangga. Okey? Jadi kat sini dia kata ayat dia jisim kedua-dua barangan itu tidak kurang pada 15. Maksudnya X campur dengan Y tidak kurang. Apa simbol untuk tidak kurang? Tidak kurang maksudnya mesti ni. Lebih atau sama dengan. Yang kurang dia tak ambil. Lebih atau sama dengan berapa? 15 kilogram. Okey? Bila kata jisim durian adalah selebih-lebihnya. Siapa durian? Durian X. Jisim durian, okey, apa simbol selebih-lebihnya? Selebih-lebihnya simbol dia lebih kecil atau sama dengan. Itu kena ingat. Selebih-lebihnya 3 kali mangga. Jadi kat sini saya simbolkan kat sini kurang, tidak kurang. Tidak kurang. Tidak kurang ni. Tidak lebih ni. Ini tidak lebih. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Macam tu.
Dia geng dengan tidak kurang. Selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya. Macam tu. Minimum. Minimum geng dengan siapa? Geng dengan sekurang ada kurang. Minimum. Maksimum. Ini apa je? Ini yang selalu digunakan lah. Kataan-kataan yang selalu digunakan. Kan? Not less. Not more. At least. At most. Kadang-kadang kamu tak kamu sangkut kadang-kadang ditulis dalam Melayu, kamu sangkut, kamu tengok yang translate dia. Minimum maksimum sama. Okey, itu simbol-simbol dia lah. Jadi kita dapat yang ni. Nampak dia kata apa? Jisim durian selebih-lebihnya 3 kali mangga. Nampak? Yang belum pakai peruntukan. Peruntukan kena ada cerita pasal duit. Nampak nombor 3. Harga 1 kilogram durian RM9. Maksudnya apa? RM9 durian, 9X. Campur dengan RM5 sekilo mangga. 5Y. Boleh lebih tak? Tak boleh lebih. Mesti kurang atau sama dengan 225. Peruntukan. Boleh faham? Dapat 3. 3 markah. A. Ada soalan? Faham. Faham Okey. Boleh B. B menggunakan skala 2 cm kepada 5 unit. Okey, bila kita buat B nak buat graf. Sebelum buat graf, kita rancang dulu kat sini. Rancangan tu penting. Rancang dulu. Maksudnya ini Y, ini X. Rancang ni lebih kurang je buat, lebih kurang. Memula skala. 2 cm 5 kilo pada kedua-dua paksi. Maksudnya sini pakai sifir 5, sini pun pakai sifir 5. Macam tu. Okey. Bina dan lorek rantau R. Jadi dia nak rantau R. Bina dan lorek. Bila bina dan lorek, kita kena buat dulu persamaan dia. Yang pertama kat sini, X campur Y sama dengan 15. Kenapa sama dengan? Persamaan gaya lurus sama dengan. Ini ketaksamaan. Nak lorek mana? Macam mana nak buat? Ni kamu hafal je. Kalau kamu nampak X campur Y 15, maksud dia kita buat 6 kotak. 6 kotak macam tu. Letak X, letak Y. Kemudian kita test. Kalau X kosong, tutup X. Jadi Y kita berapa? 15. Jadi koordinat kita 0, 15. Kalau Y kosong, tutup Y. X pula 15. Jadi koordinat kita 15, 0. Okey. Kemudian yang kedua pula ni. X sama dengan 3Y. Buat 6 kotak sama kat situ. X dengan Y, 6 kotak. Jadi kat sini, kalau X kosong, Y pun kosong. Okey. Jadi sekarang kosong dua-dua telah digunakan. Jadi kita kena guna seorang lagi. Jadi kita guna Y berapa? Main letak je siapa-siapa. Tengok geng kat atas ni. Siapa Y kita nak letak ni. Jadi kita boleh letak contoh saya letak 10. Main letak je. Kalau Y 10, X akan jadi 3 kali 10, 30. Macam tu. Okey. Last sekali hari ni pula seorang lagi. 9X campur 5Y sama dengan 225 buat 6 kotak. 6 kotak XY. Jadi langkah pertama kita try dulu X kosong. X kosong tutup X. Ambil kalkulator 225 bahagi 5. 225 bahagi 5 kamu tekan kalkulator kamu akan dapat 45. Lepas tu tukar pula. Tukar sini pula. Apa jadi bila Y kosong pula? Y kosong 225 bahagi 9. Lemak. Sifir 9 hafal. Tak hafal 225 bagi 9 kita pakai kalkulator lah. Kita handphone je. Okay. 25. Berdasarkan kotak-kotak ni baru pergi dekat graf, pergi plotkan dia. Okey, setakat ni boleh faham?
Boleh. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Sini terus. Saya akan buat paksi dulu. Nanti kamu exam ni dia bagi kita graf. Tapi kita graf tu dia bagi dah siap dalam buku soalan tu. Dia bukan bagi macam kita graf saya ni loose, tak ada. Bagi tak siap. CP5. CP5 skala dia. Saya akan buat 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40. Kita ada berapa? 45 ada. Okay. 45 tu X ke Y? Y, tak ada salah. Okay. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Y sampai 45, tak ada masalah. Okey. Plotkan yang pertama. Siapa yang pertama kita? 0, 15, 15, 0. Okey. 0, 15. 15, 0. Dah, garis. Okey. Biasanya kita cek garis kita. Cek garis maksudnya apa? Semua garis terus. Tidak ada garis putus. Putus tak ada masalah. Semua garis terus kan? Tak ada garis putus-putus. Terus sini saja. Terus garis. Lepas kamu garis, kamu letak nama dia balik. Siapa yang kamu buat tadi tu? X campur Y 15. Kita buat sini. Macam tu. Okey. Kemudian yang kedua pula. Tengok yang kedua. 0, 0, 30, 10. Jadi maksudnya koordinat kita 0, 0, 30, 10. Macam tu. Kan? 0, 0 sini. 30, 10 sini. Sambung. Sambung, jangan berhenti sambung titik ni je. Kamu kena sambung terus. Sampai ada selagi kita graf wujud. Macam tu. Letak nama dia siapa? X sama dengan 3Y. Macam tu. Okay, yang last kali, seorang lagi. Mana seorang lagi ni? 0, 45, 25, 0. 0, 45 sini. 25, 0 sini. Sambung dulu. Sebab tu exam kena bawa balik panjang lah. Ni saya pun tak bawa balik panjang. Jadi kita aim betul-betul. Sambung. Cing. Okey. Kita letak nama graf tu balik. Siapa nama dia? 9X campur 5Y. 9X campur 5Y sama dengan 225. Amat boleh. Sekarang kita tentukan nak lorek kawasan mana. Tanda yang saya bagi tahu tadi. Atas bawah tu. Yang mula-mula. Yang ini. Atas. X campur Y 15 atas. X campur Y 15 atas. Maksudnya sini. Sini boleh kan? Di sini saya rasa kawasan ni. Target saya lah. Kawasan tu. Okey. Kemudian yang kedua. X 3Y. Ini apa? Kiri. Kiri. Bukan bawah. Kiri. X. Kiri. Maksudnya yang ini. Letak, kalau lupa letak pen kamu situ. Daripada paksi ni. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Jadi dia ke mana? Situ. Kita dah dapat dah kawasan tu. Betul lah kawasan ni. Betul tak? Yang ni mesti ke bawah. Yes. Cantiklah kawasan kita. Okay. Ingat. Tapi kena ingat. Dia kata R. Rantau R. Rantau R kamu buat R ni sebesar-besar. Kenapa sebesar-besar? Sebab apa? Bila nak lorek dia akan elak R tu. Lorek. Lorek mesti tak pakai baris pun tak apa, tapi jangan kena kemas lah, kemas. Lorek semua. Elak R. Ting. Elak. Masuk kawasan orang.
Siap. Kita panggil dia kawasan R yang telah dilorekkan yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Ini markah dah dapat apa? 7. Boleh? Macam mana, Sabrina? Boleh cikgu. Ya. Okey. Last sekali. Cikgu, Ya. yang X sama dengan 3Y tu kenapa dia ke atas? Bukan ke atas. Yang ini X ketua. Maksudnya apa? Kiri, kanan. Ingat tadi? Kalau X ke depan. Jadi letak pen, hayunkan pen tu. Mana? Kiri, kanan. Kiri, kanan. Dia bukan atas okey. Kalau Y ketua baru kita pakai atas bawah. Kan? Tapi kadang-kadang ada setengah dulu pun kadang-kadang ada setengah cikgu pun dia ajar dia suruh tukar supaya tak confuse. Jadi macam ni tukar contoh. Tadi kita dapat adalah X lebih kecil atau sama dengan 3Y kan. Biasanya dia suruh terbalikkan dulu boleh jadi Y, senang tengok. Jadi bila terbalik semua kena terbalik. Dia akan jadi 3Y lebih besar pada X macam tu. Nampak? Kan? Dan ada buat cantik lagi Y X per 3 nak dapat Y juga. Jadi kalau Y macam ni maksudnya apa? Atas. Sama tak? Sama. Graf yang sama tak payah buat lain. Persamaan bila kita ubah-ubah dia jadi macam ni. Faham. Jadi kalau kamu tengok ada setengah tengok jawapan macam ni. Tiba-tiba seorang lagi jawapan macam ni. Ada seorang lagi macam ni. Tiga-tiga sama. Benda yang sama. Benda bersama yang diubah-ubah menggunakan konsep algebra saja. Okey? Dia apa yang last sekali? C. Jika Zainal membeli 10 kg mangga. Okey, apa dia bagi tahu? Dia kata mangga. Mangga tadi X ke Y? Cek balik. Ini penting mula-mula tulis. Mangga adalah Y. Jadi dia kata Zainal membeli 10 kg mangga. Maksudnya Y sama dengan 10. Dalam exam kau boleh contohkan dia pakai pensel lah. Berapakah baki maksimum peruntukannya itu? Baki maksimum peruntukannya itu kan. Okey. Dia macam ni. Bila dia nak Y10, dia nak baki maksimum. Okay. Bila dia nak baki maksimum, Y kita X kita ni kita kena ambil yang minimum. Contoh macam ni lah. Formula kita tadi, cerita dia untuk ni adalah 9X campur dengan 5Y. Kan? Mesti kurang atau sama dengan 225 peruntukan RM225. Bila Y dah tetap, penentu dia dekat X. Kalau dia nak baki banyak, maksudnya X ni dia kena beli sikit. Nampak? Tapi kalau dia nak baki sikit, X ni dia kena beli sebanyak yang mungkin. Jadi kat mana kita nak ambil sebanyak yang mungkin tu? Kita buat graf dekat Y10. Y10 macam ni. Pergi je dekat graf Y10. Jadi Y10 ini Y10. Garis je. Okay, kalau pakai pensel, kamu garis terus pun tak apa. Kalau kamu nak garis pakai pen supaya jelas, kamu kena buat putus-putus. Macam tu. Kamu tulis itu, Y sama dengan 10. Okay. Bila Y sama dengan 10, kawasan yang dikena dekat kawasan berlorek ni, ini adalah kita panggil dia, kawasan yang depan ni kita panggil dia minimum bagi X. Ini kita panggil X minimum. Kawasan ujung ni pula adalah dekat kawasan dia kena tu, dia langgar tu, ini adalah maksimum, X maksimum. Macam tu. Kadang-kadang dia tanya soalan dia kata cari nilai minimum bagi X apabila Y10. Ini jawapan kita apa? 5. Okey. Cari nilai maksimum bagi X apabila Y10. Yang ini kita kena ambil 15, 16, 17, 18, 19, 19.5. Ikut graf masing-masing, tak kisah. Okey. Tapi yang ni dia kata apa? Dia nak baki maksimum. Bila baki maksimum,
X kena ambil apa? 5. Jangan ambil yang ni pula. Kan? Kalau kita beli banyak, mana ada baki? Baki tak banyak lah. Kan? Jadi kita kena ambil apa? X kita 5. Bila X 5, berapakah yang kita dah beli, dah gunakan? Maksudnya kita akan gunakan kegunaan kita. K adalah kegunaan kita adalah sama dengan 9X kita beli 5 kilo campur dengan manakala Y kita dia kata tetap 10. Jadi kita dapat kat sini 45 campur dengan 50. Jadi kita hanya menggunakan duit sebanyak RM95. Jadi berapa baki kita? Baki maksimum adalah sama dengan 225 duit dia bagi tolak RM95. Banyak baki ni. Ada RM130. Ini adalah baki maksimum. Faham tak cerita ni? Ini kena faham betul ni sebab dia 3 markah. Ini kadang-kadang keliru kat bawah ni keliru. Boleh cikgu. Boleh? Sabrina? Boleh Sabrina? Boleh, boleh. Boleh Dia kena ingatlah cerita dia pasal apa? Kalau ni cerita pasal baki, yang ni antara yang paling susah jugalah. Kalau ditanya minimum maksimum, kita garis je. Okey, garis je. Okey. Ni habislah cerita. Sebenarnya kamu nanti soalan topik ni juga nanti kamu akan belajar dalam AMAT. AMAT tingkatan 5. Lebih kurang macam ni tapi dia lebih sikit lah. Tak banyak, sikit je. Lebih kurang. Jadi kalau kamu dalam dekat form 4 ni kamu dah faham dalam mat, masuk form 5 mat kamu terus makan benda ni. Topik ni makanan. Tapi topik ni last. Bab dia second last sana. Kan bab 9. Biasanya sampai bulan berapa baru bulan 10 macam tu lah baru belajar benda ni kan. Okey. Tahun depan kamu sesi persekolahan kamu start lambat jugalah. Kamu start dalam berapa? Bulan 3 baru start 3. Okey. Itu lebih kurang antara topik. Okey, topik apa ni? Topik ketaksamaan tadi. Cuma nombor 1 tadilah saya nanti saya kena tengok balik ya. Kenapa soalan macam tu Dia tanya apa sebenarnya? Okey. Jadi macam itulah untuk hari ni. Betul ke? Ada soalan lagi ke? Ada masa lagi ni? Macam mana? Cuma kita rehat awal lah hari ni kan. Esok pergi sekolah. Jadi hari ni kita rehat awal sikit. Jadi kita jumpa lagi besok malam kan. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama.